Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan perpaduan masyarakat Malaysia. Saya Zulaika dan bersama ahli kumpulan saya Nur Aisyah, Nur Khairunisa, Nurul Ain Batrisha. Soalan yang pertama, nyatakan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan antara kaum. Dasar perpaduan nasional mewujudkan kesedaran tentang pentingnya perpaduan antara kaum sebagai asas untuk kestabilan dan kemajuan negara. Dasar ekonomi baru menitikberatkan pembangunan ekonomi Bumiputera untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dan memperkasakan ekonomi negara secara keseluruhan. Dasar pelaksanaan bahasa kebangsaan memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk memupuk identiti kebangsaan yang bersama. Dasar pembangunan komuniti menggalakkan pembangunan komuniti secara inklusif yang melibatkan pelbagai kaum untuk memastikan kesamaan akses terhadap peluang dan perkhidmatan. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Khairunisa. Assalamualaikum, saya Nur Khairunisa. Sekarang saya akan jawab soalan nombor 2, iaitu berikan satu dasar yang boleh diketengahkan bagi meningkat perpaduan rakyat Malaysia berserta huraian. Dasar yang berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Ini merupakan dasar yang dapat melakarkan usaha berterusan bagi memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Hal ini bagi melestarikan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Seterusnya, menetapkan hala tuju perpaduan negara dan bertindak sebagai pemangkin bagi pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dan aman makmur. Justru dapat mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional dalam rakyat Malaysia. Di samping itu, usaha yang inisiatif ini berpeluang ke arah meningkatkan perpaduan dan mendisiplinkan rakyat Malaysia agar integrasi nasional berterusan wujud dalam diri rakyat. Sekarang saya pas kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah. Hari ini saya ingin terangkan dua contoh rancangan pembangunan negara semasa sebelum merdeka dan dua perancangan selepas merdeka. Sebelum merdeka, yang pertama, Rancangan Melayu Union 1946 dirangka oleh British sebagai usaha untuk menggabungkan negeri-negeri Tanah Melayu dan membentuk sebuah entiti politik tunggal. Namun, rancangan ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin Melayu dan Cina dan akhirnya dihentikan setelah tekanan daripada pemimpin Melayu. Seterusnya, Rancangan Pembangunan Tanah Melayu 1950. Rancangan ini diperkenalkan oleh British untuk memperbaiki ekonomi Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua dengan menumpukan kepada sektor pertanian dan perindustrian. Ia juga meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan lampangan terbang. Selepas merdeka, yang pertama ialah Rancangan Merdeka Pertama 1966 hingga 1970. Dirangka oleh Kerajaan Malaysia selepas merdeka. Rancangan ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan menggalakkan pembangunan ekonomi. Fokusnya termasuk peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pelaburan dalam industri berat. Yang kedua, Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975. Rancangan ini bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum dengan menitikberatkan pembangunan ekonomi Bumiputera melalui dasar ekonomi baru. Ia juga melibatkan program-program pembangunan komuniti dan pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya untuk meneruskannya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Ain Batrisha. Jelaskan 3 kesan dari sudut ekonomi, politik dan sosial hasil pelaksanaan rancangan pembangunan negara sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, dari segi ekonomi, rancangan pembangunan negara cenderung berfokus kepada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi antara wilayah bandar dan kampung serta antara kelompok etnik. Dari segi politik pula, di bawah penjajahan,
Kebijakan politik didominasi oleh penguasa kolonial yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik negara tersebut. Ini menyebabkan kurangnya demokrasi dan kebebasan politik bagi penduduk asli serta pengabaian terhadap kepentingan rakyat. Dari segi sosial pula, penjajahan menciptakan pemisahan dan ketidaksetaraan antara berbagai kelompok masyarakat terutama dari segi ekonomi dan pendidikan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial dan ketegangan antara etnik dalam masyarakat. Selepas merdeka pula, dari segi ekonomi, rancangan pembangunan negara berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah dan kelompok masyarakat. Langkah-langkah seperti industri dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritis. Dari segi politik pula, terjadi perubahan signifikasi dalam sistem politik dengan yang diperkenalkan demokrasi dan partisipasi politik yang luas bagi rakyat. Ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan pemerintahan negara. Dari segi sosial pula, terjadi untuk memperbaiki ketidakadilan sosial dan mengatasi ketegangan antara etnik dengan mempromosikan kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara. Program-program pendidikan dan kesejahteraan sosial juga diperkuat untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang rumusan perpaduan masyarakat Malaysia adalah asas yang penting bagi kemajuan dan kestabilan negara. Ia melibatkan penghormatan terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama dalam masyarakat serta usaha berterusan untuk mengukuh perhubungan yang harmoni antara semua komuniti. Kesedaran pendidikan dan penghayatan nilai perpaduan juga penting untuk memastikan keamanan dan kemakmuran bersama dalam negara. Jadi itu sahaja dari grup kami. Sekian, terima kasih.